Jenin, bagai jatuh ditimpa tangga. Ayah baru meninggal. Mak dah lama tak ada. Pasal aku anak tunggal, diangkat pula jadi ketua. Hai! Nasib baik engkau pokok yang terakhir. Kalau tak, aku dah sumpah kau kena panah petih. Kah! Pokok kelapa. Engkau ingat aku suka? Aku tak nak jadi penghulu. Aku tak nak ganti ayahku. Aku nak jadi penyanyi istana. La 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 oh. Hai, cita-cita aku ni nak dibawa ke mana? Orang kampung dah buat keputusan. Nak tanda, terpaksa aku laksanakan. Macam tak kena. Penghulu, Mat Jenin. Pelik benar dengan gelarannya. PMJ. Alah, risaunya aku. Aku ni bukan pemimpin. Aku ni Mat Jenin, tukang pasang angan-angan jadi bintang, jadi seniman. Bila panas, terlampau panas. Bila hujan, air pun panas. Malam-malam halaman rumah diziarahi binatang buas. Sawah padi, pokok buah, semua diserang serangga. Yang paling teruk, pokok-pokok kelapa yang dulu banyak, sekarang hampir lenyap. Mana nak dapat santan? Macam mana nak masak lauk kegemaran orang kampung ni? Lauk yang tiada bandingannya di dunia ini. Ayam masak lemak. Kempunan, babe. Melekit air liur dalam mulut. Masalah ni semua, orang kampung harap aku selesaikan. Alah, aku manalah tahu apa-apa. Ha? Kau sindir aku? Kau ingat kau seorang aja yang ada buah? Ini Mat Jenin, penghulu baru Kampung Alkisah. Agaknya lah. Pilih suara, pilih suara, pilih suara. La 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 oh. Wahai orang kampung Alkisah, pilihlah aku sebagai penghulu kampung ini. Dan aku janji, masa depan kita semua akan lebih cerah. Pandang Pak Belalang, jangan pandang belakang. Hobbit. Tak payah, kita senyum saja. Hey, tampannya kau. Tampannya hingga tak terkata.
Sampai segan aku dibuatnya. Hah? Biar betul. Seribu satu kisah di kampung Alkisah, tinggalkan segala resah demi sejahtera di kampung Alkisah, di kampung Alkisah. Oh, selamat sejahtera kami ucapkan kepada yang berhormat pemimpin pilihan. Berita yang sedih biarkan berlalu. Yang penting kita ada penghulu baru. Berita gembira ini kita raikan dengan sebuah majlis pelantikan. Kepada Madinin kita harapkan segala bencana dapat dilenyapkan. Seribu satu kisah di kampung Alkisah, tinggalkan segala resah demi sejahtera di kampung Alkisah, di kampung Alkisah. Oh, Mak Jenin penghulu kami, ibu rasanya tak terperi. Niat di hati ingin bikin kenduri. Sayang ternakan kami banyak dah mati. Padi yang ditanam tak menjadi. Buah-buahan tinggal hanya yang ini. Jangan kata begitu, wahai istriku. Nanti Mat Jenin pusing risau terpaku-kaku. Dia baru saja kehilangan bapanya. Jangan nanti kita pula yang kehilangannya. Dah memang itu tugas dan tanggungjawab. Sebagai penghulu dia tempat kita berharap. Segala malapetaka harus ditangani. Itu tugas utama ketua kampung ini. Seribu satu kisah di kampung Alkisah, tinggalkan segala resah demi sejahtera di kampung Alkisah, di kampung Alkisah. Memang benar kata Mak Andir, tapi Mat Jenin baru sahaja ambil alih. Kalau dia tak sanggup, siapa nak ganti? Tak mungkin aku ni tak judi. Bangga. Kenyataan. Memang benar katamu sayang, tapi Mat Jenin memang bukan sembarang orang. Kalau dia tak sanggup, tak ada orang yang sajak. Tak mungkin abang-abang memang tak layak. Sayang pun tahu abang ni kurang bijak. Kurang bijak boleh belajar. Masalahnya abang tak pandai belajar. Itu bukan alasan semuanya. Mak Jenin jadi penghulu semuanya lega. Semua orang lepas tangan. Malas nak cari penyelesaian. Seribu satu kisah di kampung Alkisah, Tinggalkan segala resah demi sejahtera di kampung Alkisah, di kampung Alke, di kampung Alke, di kampung Alkisah. Cakap hebat macam jago, tapi tak sanggup nak keluarkan peluh. Hai, mula dah. Sayang, sayang, bawa bertenang.
Kalau marah-marah nanti tinggi darah. Itu kan pesan Pak Belalang. Lagi-lagi si dukun tu. Ahli nujum. Sama lah tu. Sama tak boleh percaya. Dukun, nujum, tukang tilik, bomoh, ahli politik, ahli MLM. Apa yang dia cakap ni? Entah. Bini aku ni pandai orangnya. Aku ni pandai je. Pak Belalang. Panjang umur. Malam ini, matahari tak ada, gelap. Tu semua orang pun tahu. Pak Belalang. Hei. Bukan main tampan. Marilah, Mbak Jenin kita raikan. Raikan? Kan bapak dia baru meninggal. Pak Belalang buat tak tahu ke? Kan Mak Jenin dah kita lantik jadi penghulu baru. Bila? Siapa yang pilih? Korang pilih, aku tak pilih. Dah memang Jenin yang patut. Ikut keturunan. Yelah, keturunan. Macam gini tak jadilah buat pilihan raya untuk ketua kampung. Sia-sia je aku tempah baju baru ni. Yang aku ucapkan kepada kau Mak Jenin jantan, semua orang semua tak salah buat pilihan. Segala bencana yang melanda pasti ada sebabnya. Sememangnya kaulah yang terpilih untuk mengatasinya. Bukan dia atau kita semua. Walau aku yang paling layak, kau yang dipilih halayak. Orang kampung Alkisah, ada penghulu baru. Tahniah kepada semua atas pilihanmu. Walau aku yang paling layak, kau memilih si dia. Tapi ada hal aku mengerti, ini bukan kali pertama. Wahai orang kampung Alkisah, aku terima amanah. Aku berharap untuk jadi sebaik ayah. Ku berjanji akan tangani segala masalah. Walau cetek ilmu pengalaman, semangat tak berkalah. Oh, tahniah kami ucapkan kepada kau Mak Jenin jantan. Semoga kita semua tak salah buat pilihan. Sememangnya kau paling sesuai kalau ikut yang kita mahukan. Asalkan bukan kami yang jadi pengganti. Tahniah kita ucapkan kepada kau Mak Jenin jantan. 1001 kisah di kampung Alkisah. 1001 kisah di kampung Alkisah. Tinggalnya segala resah demi sejahtera di kampung Alkisah. Di kampung Alkisah. Alkisah. Jenin, ingat apa aku cakap tadi? Macam Jenin, suka jadi penghulu? Bolehlah. Bolehlah, itu je. Ya, Pak Belalang nak saya cakap apa? Cakaplah apa saja asalkan bukan bolehlah. Pak Belalang, bukan saya yang nak. Habis, kenapa setuju? Takkan nak bantah. Kenapa? Pak Belalang nak jadi penghulu Jadi penghulu ni
Besar tanggungjawab dia, Jenin. Kalau kuat angan-angan, kerja tak jalan. Pak Belalang ingat saya tak tahu. Pak Belalang, pening otak saya. Malam tidur pun tak lena. Mana nak fikir pasal cuaca, pasal serangga, pasal binatang-binatang buas yang kencing berak depan halaman tetangga. Macam gitulah, Jenin, kalau nak jadi pemimpin. Kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan. Uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Mentera apa tu? Peribahasa bukan mentera. Itulah, lepak je layan angan-angan. Kalau nak jadi pemimpin, tak boleh harapkan popular je weh. Ilmu mesti mau ada. Sudahlah, selamat. Papa picit. Ke mana tu Pak Belalang? Aku nak pergi berubat. Siapa sakit? Hati aku sakit, terluka. Selamat pagi, pokok ara, pokok angsana, pokok pelong licin, pokok simpo putih, pokok simpo gajah, dan pokok marsawa. Selamat pagi, bunga anggerik hutan, bunga tai ayam, bunga gapis, dan bunga raya. Selamat pagi, buah keranji, buah nona serikaya, buah pala, buah ceri, dan tak lupa juga kau, buah queenie. Selamat pagi unggas-unggas hutan sekalian yang terlalu banyak untuk aku sebut satu persatu. Lapar pula. Nak makan apa Sorry pokok ceri. Wah, darah mah. Manis pula tu. Sedap betul buah awak pokok ceri. Woi, sedapnya. Terima kasih. Oh, hello. Awak insomnia lagi ke? Kesiannya. Awak dah cuba kira kambing biri-biri? Mbak. Seekor. Mbak. 2 ekor. Mbak. 3 ekor. Mbak. 4 ekor. Mbak. Mungkin awak kesunyian pasal tu awak tak boleh tidur? Awak tak ada ke keluarga atau kawan-kawan yang boleh temankan awak? Manalah saya tahu. Awaklah cari. Saya sendiri tak ada kawan. Sedihnya hidup saya. Mak bapak pun tak ada. Hidup sebatang kara. Kawan-kawan tak ada. Membesar di dalam hutan ni. Babi hutan pun ada keluarga tau, ada pasangan. Saya tahu. Agaknya tempat tidur awak tu terang sangat tak? Cuba awak tidur dalam gua saya. Pagi, petang, siang, malam pun gelap. Sama-sama Suara dan fauna, sahabat setia, ku hargai, ku sayangi kamu semua. Setiap masalah dapat ku atasi, tapi siapakah yang dapat ubati rasa sunyiku selama ini? Setiap unggas
siapakah yang sanggup selami rasa gundaku hanya diriku sendiri. Tapi siapakah yang sudi bertanya kabarku, sedih gembiraku ini? Tapi siapakah yang sanggup temani? Tapi siapakah yang sanggup temani pagi yang hening, malam yang sepi, malam yang sepi. Oi, bosannya. Alah, sambung tulis cerita lagi lah. Sang kancil menipu kucing. Tak. Sang kancil menipu harimau. Okey, ni baru cerita. Pada suatu hari, mentang-mentang datuk dia penghulu, bapak dia penghulu, diorang angkat dia jadi penghulu. Sistem apa tu? Menang tanpa bertanding. Si Jenin tu apa tahu? Geramnya akulah. Busuknya hati aku ni sekarang. Dengkinya aku ni sekarang. Alah, Jenin. Kalau ikutkan perasaan aku bikin kau. Mengapa tidak? Kalah judi ke Pandai? Aku mana main judi? Macam kau duk. Habis tu, kenapa muka kau macam jeruk kena jemur? Aku tahulah. Sebab isteri kau kan? Sebab itulah aku tak kahwin, Pandi. Bila dah kahwin, tak bebas. Tak boleh buat suka hati kita. Kalau dapat isteri yang cantik, yang baik, yang pendiam, tak apa. Maaf katalah, kalau kita sebagai lelaki ni tak pandai pilih isteri, naas jadinya. Lagi-lagi dapat yang senang merajuk, suka mengamuk, teruk. Tapi Dok, isteri aku yang pilih aku. Mak pekan. Padahal ada bau wangi. Nak tegur, pantang. Nampak mak pekan, teringat masa depan saya. Nampak kau, aku teringat. Sejenis mamalia. Iya ke? Mengaum. Mak pekan, nak makan? Nak minum? Telur tembakul tak ada. Tembakul tak timbul-timbul pula. Cuaca pun tak baik ke belakangan ni. Tak nak makan. Tak nak makan. Jaga badan. Jaga badan. Bagi aku, TO. Kosong. Tipis. Suam. Siap. Hai. Pandai, kenapa? Kau kena tipu lagi ke? Kau ni aku tengok kesian lah. Tapi aku lagi kesiankan bunga bini kau tu. Tapi apa nak buat kan, dah jodoh dia. Siapa sangka bunga yang bijak pandai tu boleh jatuh hati kat kau
Aku tengah kutuk kau ni. Kau tak faham pun kan? Aku risau ni. Ayam, itik, aku dah banyak mati. Kepanasan. Lembu pula aku urus kering. Kalau nak disembelih, tak cukup daging. Nak diperas susu yang keluar tairu. Kelapa pun tak ada, botak dah pokoknya. Aku nak bagi makan anak, bini aku apa? Itulah. Masa-masa gini, elok kita minta tolong Pak Belalang. Aku ada fikir juga. Tapi agaknya dia pun buntu. Tak sayang mulut. Pak Belalang tu orangnya bijak, segak, berbudi bicara, pandai bergaya, idaman setiap dara dan janda. Ni minumannya. TO kosong tipis suam. Lambat. Saya tiup air panas ni sampai suam. Nasib. Sedap. Sedap. Aku tahu. Korang harapkan jenin kan? Hei, janganlah. Pak Belalang kan ada. Jenin tu penghulu pada nama je. Masalah kita tak boleh selesai dengan dia baring-baring bawah pokok kelapa dia tu. Kalau malapetaka ni terus melanda dekat kampung kita kena cari kerja dekat bandar. Dekat bandar, mana ada sabung ayam? Agaknya aku kena berhenti berjudi kot. Aku tak nak ke bandar. Aku sayang kampung ni. Aku nak anak-anak aku membesar kat kampung. Pak Belalang lah orangnya yang boleh tolong kita. Dia yang layak jadi ketua. Ketua kampung. Ketua keluarga. Hai Mak Makan, masih menaruh harapan ke? Tak salah apa. Dia duda, aku janda. Kalau jodoh tak ke mana. Kalau tak ke mana-mana buat apa? Diri aja kat situ. Susahlah berbual dengan orang bodoh sial macam korang ni. Aku merajuk kan? Mak Makan, janganlah merajuk. Jangan merajuk Mak Makan. Alah, nak merajuk pun nak ke mana? Batu belah batu bertangkup tu dah ada orang pecahkan. Dah jadi resort. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain. Seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya kejadian fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat pemanasan-pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya glasier serta punahnya pelbagai jenis haiwan. Mungkin kita harus... Aku nak masak ayam masak lemak. Semua bahan aku dah siapkan. Bawang merah, lada hidup, lada padi. Kunyit sebesar ibu jari. Tumbuk tumis kacau, santan. Tumbuk tumis kacau, santan. Tumbuk. Tumbuk sampai lumat. Tumbuk sampai lunas. Segala dendam dan kesumat. Tumis sampai garing, tumis sampai kering. Biar bau naik, biar bangkit yang berbaring. Ayam dah siap peram, dengan kunyit dengan asam. Sedikit gula, secubit garam. Diam-diam dari semalam. Tumbuk tumis kacau, santan. Tumbuk tumis kacau, santan. Dalam periuk kita masukkan. Lepas naik minyak tumisan. Lepas itu kita kacau, kacau. Kacau sampai elok, kacau sampai empuk. Lepas ini bahan penting jangan tak taruh. Santan. Santan cair, santan pekat, santan mana nak dapat. Kalau santan tak ada, bukan masak lemak namanya. Tumbuk tumis
Susah-susah nak tawan hati. Dari perut terus ke hati. Orang tak ingin kita yang sudi. Orang berhajat, kita meluat. Lama-lama siapa yang sunyi, menatap bulan di luar jendela, menghitung bintang sampai terlentang. Tiada siapa yang setia di sisi, memeluk aku seikhlas hati. Ayam masak lemak dah tak jadi. Santan dan langka susah nak cari. Segala harapan dan cita-cita menjadi rahsia penawar derita. Tanpa santan hidupku ini sekadar rebusan yang sunyi sepi. Ingat pesan aku je, Neng. Jenen. Aku bukan tak nak tolong tapi aku banyak urusan. San. Kau lah yang kita harapkan kan. Aku tahulah. Susu jadi tairu je nen. Anak aku tak minum tairu ru. Berak ra. Kau buatlah apa yang patut. Ya jenen. Ya. Yelah. Bapak borek tak semestinya anak rintik. Kadang-kadang anak tak boleh harap, rap. Kadang-kadang, dang. Kerja jadi penghulu ni memang susah. Sah. Kau boleh, leh. Sah. Leh. Oh, nen. Teruk betul rasa risau. Dalam mimpi pun kena kacau. Alah, yelah aku nak fikirlah ni. Kita cocok awan muntahkan hujan. Tapi mana nak cari galah yang panjang? Tak apa. Kita tangani masalah serangga. Kita rentang kain pelikat lebar, jadi boleh perangkap segala serangga. Tapi nak ikat kain tu, dari mana sampai ke mana? Nak cari kain yang panjang macam tu tidak masalah. Kita kumpul je banyak-banyak kain, lepas tu kita ikat satu persatu sampai jadi panjang. Tapi kalau semua kain kita pinjam, orang kampung nak pakai kain apa pula? Oh, orang kampung kisah tua dan muda, kau berikan ku tanggung jawab yang berat dan besar. Setiap masalah harus ku atasi. Tapi bagaimana harus ku tangani kalau akal tak mengerti? Tapi bagaimana terjadi nanti jika setiap harapan tak tepati? Tapi bagaimana akan ku sampaikan? Aku tidak yakin pada diriku sendiri. Tapi bagaimana kelak kesudahan nasib kampung Alkisah dalam tangan si tukang angan. Mungkin aku harus kumpul saranan, mesyuarat besar-besaran. Dia yang suruh kita berkumpul
Kompol, dia yang lambat. Berdengkur bawah pokok kelapa lah tu. Pak Belalang. Lama tak nampak. Baju baru ke tu? Oh, saya. Hari tu saya datang rumah. Ketuk. 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 Tak ada orang jawab. Lain kali, jangan ketuk pintu rumah. Ketuk pintu hati. Maaf, saya lambat. Tak apa Jenin. Biasalah, penghulu ada banyak tanggungjawab. Kan kita pun tanggungjawab dia. Alah, awak tak faham awak perempuan. Oh no, you didn't. Saya panggil semua ke sini untuk dapatkan saranan untuk atasi masalah kampung kita ni. Kita pula. Kalau kita tahu macam mana, takkanlah kita harapkan kau, Mak Jenenoy. Saya tak tahu. Aku ada cadangan. Aku tahu. Tapi kita... Pak Belalang nak cakap. Kita sebenarnya dah dibuat orang. Apa? Ya, kita adalah mangsa seseorang yang kejam dan jahat lagi tak berhati perut nenek kebayan. Aku dah agak dah. Nenek kebayan yang makan kanak-kanak tu kan? Betul. Yang duduk atas Gunung Saman tu kan? Ya, Gunung Saman yang tersembunyi jauh di hutan Bahanah. Kenapa dia buat kita? Apa salah kita sekampung? Pasal dia jahat. Orang jahat tak perlukan ada sebab nak buat jahat. Jahatnya dia sungguh jahat sekali. Habis macam mana? Jenen, sebagai penghulu kampung ini, engkaulah yang harus merentasi tebalnya hutan Bahanah, daki Gunung Saman dan bertemu dengan nenek kebayan. Kau boleh? Boleh. Tapi aku nak bilang kau ni Jenin. Hutan Bahana tu bahaya. Banyak pokok beracun. Banyak binatang buas. Banyak hantu nakal. Kalau kau kena tangkap, disorok, dihisap darah, mampus kau. Aku tahulah. Tapi ni orang katalah. Bukan aku kata. Kau betul boleh? Apa punya tahyul ni? Buat apa nak bahayakan diri? Banyak lagi cara yang boleh kita ikhtiarkan. Apa sal nak susahkan diri masuk hutan? Gila. Alah, susahlah kalau orang dah tak percaya. Belum dapat hidayah lah tu. Tak apa. Saya boleh. Dan jika engkau berjaya bertemu dengan nenek kebayan, engkau harus buat apa saja yang dia suruh. Apa sahaja. Itu pun kalau engkau tak sesat kat hutan Bahana tu. Engkau boleh. Sesat dalam hutan? Aku dalam kampung pun boleh sesat Jenin. Ini tanggungjawab penghulu. Kalau engkau tak sanggup, takut, mungkin orang lain yang patut jadi penghulu. Saya boleh. Bagus, tapi ada syarat. Syaratnya, engkau kena pergi sehelai sepinggang tanpa bekalan. Tugas ni bukan mudah, Jenin. Tak semua orang yang boleh berkorban. Kita semua ni takkan marah kalau engkau tak nak pergi. Betul engkau boleh? Boleh. Tak ada hal. Saya sanggup buat saja. Apa saja untuk kampung ini. Pak Belalang tak perlu risau. Awak. Kenapa awak dengan orang kampung masih percaya dengan si Pak Belalang tu? Anak-anak dah tidur. Depan orang kampung, awak boleh suruh saya diam. Ini rumah kita. Saya boleh kata apa saya nak. Hai Pak Belalang, banyak pengalaman.
Takkan awak lupa, dia dulu. Ahli Nujum Diraja. Balik-balik tu. Masa anak-anak kambing orang kampung sebelah kena sembunyi di Bunian. Kan dia yang jumpa. Nasib. Bukan bunian pun. Jatuh dalam gaung. Jumpa juga. Bunga, Pak Belalang memang ada kelebihan. Karut. Alah, awak tak tahu, awak pompan. Nah! Sit. Yeah. Sit. Lelaki dan wanita memang semua tak sama. Tak adil, tak setara. Tak duduk sama rendah. Tak diri sama tinggi. Tak mungkin kau mengerti. Bukan nak cakap besar. Ini semua hakiki. Wanita dan lelaki tak sama anatomi. Yang akan berkesan kepada fisiologi. Tapi jangan keliru, nanti kau haru biru. Tanggung jawab peranan, bukan keperkasaan. Lelaki dan wanita sumbangannya tak sama. Yang satu keluar pagi untuk mencari rezeki. Yang satu duduk rumah, jaga anak, jaga suami. Dari bukti itu saja, lelaki lebih perkasa. Malas nak berbual, awak ni centing akal. Cuba bentangkan teori, hipotesis atau banci. Lelaki dan wanita potensi sama saja. Kalau diberi peluang, pasti sama cemerlang. Aduhai buah hati, jangan cepat emosi. Melayan perasaan memang sifat perempuan. Kalau jadi ketua, alamak habislah. Sebulan tak sekali kena tahan amarah. Ewa suamiku, lupa asal usulmu. Yang awak gelak ibu, kan dia pun wanita. Yang tempat kau mengadu, ini dia orangnya. Pakaian sebuah dalam, siapa yang kena rendam? Alahai intan payung, mengarang rentak jagung. Kan memang dari dulu begini aturannya. Takkan kita mahu menidakkan sejarah. Si putri ditawan setan, si putra yang bebaskan. Nak bandingkan sejarah, oh boleh sila saja. Berapa banyak kerajaan musnah di tangan jantan. Setiap raja dan pahlawan dilahirkan perempuan. Dalam setiap negara pasti ada ibu kota. Dalam setiap negara pasti ada ibu kota. Bunga, saya tak perlu awak. Tak boleh tidur. Satu, dua, tiga, lekuk. Jantan betina, aku apa Batuk, rokok, ketuk. Ketuk! Aku ketuk. Puisi. Sang kancil pun melompat ke atas badan buaya yang sedang... Lagu apa tu? Ku saksikan sinar sang mentari mengucup setiap makhluk alam ini, mengajak semangatku bangkit berlari, membentang jembatan meniti pelangi. Ku percaya mustahil itu tiada, yang terlalu kecil, terlalu besar, yang kelak ku genggam menjadi bara, yang abunya ku tabur menjadi bunga.
kanan sang sio, supaya perjalananku terang berselo, supaya berbaloi segala yang ku taruh, supaya kelak nanti aku dengarlah cakap. Ku lihat sarjana terhampar hendak, nanti ku jadikan padang riada. Nanti pasti tersampai berita, nantikan dedek aku berjaya. Setiap arah, setiap halangan, ku tupas dengan akal, ketepis dengan kebijakan. Tiada yang mampu menentu nasibku kecuali aku, dan cuma aku yang akan menuntaskan, yang akan menepiskan setiap arah dan halangan. Tiada yang mampu menentu nasibku kecuali aku, dan cuma aku, dan cuma aku. Hello manusia. Awak ni siapa? Hai adik. Nama kakak Kebayan. Adik panggil aja Yan. Kak Yan. Nama saya Kancil. Panggil aja Kancil. Saya tinggal kat sini. Tapi saya tak pernah nampak kakak pun. Kancil yang dalam cerita tu. Hebat kau girl. Kakak pun baca cerita-cerita saya. Baca. Duduk atas gunung tu. Bukan ada apa-apa pun nak buat. Aku ingat kau binatang. Rupanya orang. Kau tinggal sini? Actually, dalam gua kat lereng bukit tu. Kakak tinggal atas gunung tu. Padahal saya tak pernah nampak kakak. Girl, biasanya kakak elak jumpa orang. Rimas. Tapi setahun sekali, kakak turun ambil angin. Piknik kat air terjun. Main buah-buah favourite ni. Sambil-sambil tu, kakak petiklah buah-buahan, ulam-ulaman kat sini. Sekarang musim buah kedondong. Buah rambutan pun dah nak ranum. Oh, tapi jangan petik kat sini. Sini makanan tupai. Ambil kat sana tu. Yang pokok dia sengit tu. Wow, terima kasih. Kalau daun pegaga? Kakak pun makan daun pegaga. Of course, girl. Awet muda. Daun pegaga ada di tepi lereng bukit menghadap barat. Dekat dengan pokok petai. Kakak suka petai? Suka. Suka sangat. Kalau kakak nak petai, saya boleh suruh kawan tupai saya petikkan. Petai kalau lagi tinggi, lagi busuk. Saksikan sinar sang mentari mengetuk setiap makhluk alam ini, Mengajak semangatku bangkit berlari, membentang jembatan meniti pelangi. Percayalah mustahil itu tiada yang terlalu kecil, terlalu besar, yang kelak digenggam menjadi bara, yang abunya ku tabur menjadi bunga. ku pimpini tangan kanan sang sio, supaya perjalananku terang berselo, Supaya berbaloi segala yang ku taruh, supaya kelak nanti aku tinggallah jago. Lihatlah sarjana terhampar hendak, Jadikan ia padang riada. pasti nanti tersampai berita. Detik kita telah berjaya.
Setiap halangan ku tumpas dengan akal. Kau dengan kebijakan. Tiada yang bisa menentu nasib kita kecuali kita, dan cuma kita yang akan menumpaskan, yang akan menepiskan setiap arah dan halangan. Kecuali kita, dan cuma aku, dan cuma aku. Matahari dah nak terbenam ni. Oh, kakak nak balik? Kenapa? Tak ada apa-apa. Kalau kakak balik, saya seorang aja kat sini. Berbual sendiri, makan sendiri, nyanyi sendiri. Tapi tak apalah. Pertemuan kita yang sangat sekejap ni telah membuat saya sangat gembira. Kau nak lepak rumah kakak? Rumah kakak yang ke atas gunung tu? Boleh juga. Berapa hari kita nak mendaki? Saya boleh siap-siap sekarang. Mendaki? Kita pakai penyapu je. Oh, kakak lupa nak bilang. Kakak ni pengamal ilmu berwarna. Apalah. Boleh, tak ada apa-apa. Boleh. Pergi. 1, 2, 3. Pusingkan dia. 1, 2, 3. Oh, orang kampung kisah tua dan muda, kau berikan ku tanggung jawab yang berat dan besar. Setiap masalah harus ku atasi, tapi bagaimana harus ku tangani kalau akal tak mengerti. Tapi bagaimana terjadi nanti jika setiap harapan tak ku tepati?
Tapi bagaimana akan ku sampaikan? Aku tidak yakin pada diriku sendiri. Tapi bagaimana kelak kesudahan nasib kampung Alkisah? Dalam tangan si tukang angan. Aku Jenen, anak jantan. Aku anak jantan. Aku penghulu. Aku tak takut. Aku tak takut. Betul pula. Oh, burung. Burung. Kenapa bunyi kau macam setan? Apa tu? Tu besar. Pembulu jingga. Bertaring tumpul nak makan aku. Tu besar. Pembulu bertaring nak makan aku. Babi. Babi betul. Betul-betul babi. Buat aku terperanjat je. Jaga mulut. Jaga mulut. Hah? Oh, engkaulah yang bunyi dari tadi. Sungai mana? Aku haus tak bawa air. Ailah Jenen, di sinilah akhirnya riwayat kau. Selamat tinggal pokok kelapa. Selamat tinggal kampung Alkisah. Selamat tinggal cita-citaku. Selamat tinggal dunia yang kejam. Di sinilah akhirnya riwayat kau, Jenen bin Jantan, penghulu tak jadi. Maafkan aku orang kampung Alkisah. Aku gagal. Aku gagal! Alai, lembabnya nak tenggelam. Biasanya, lepas saya habis tulis, saya gulung kertas macam gini, lepas tu saya masukkan dalam tempurung kelapa. Lepas tu saya apungkan tempurung tu kat dalam sungai. Dah lama kau buat kerja ni? Lama. Nak dekat... tak ingatlah. Tapi lama. Berapa umur kau? Kak Yani. Tu kan rahsia wanita. Hai, Ho. Lihat, saya ada kawan baru. Apa? Apa dia cakap tu? Dia cakap, selamat sejahtera, sari berita. Ada seorang lelaki dalam bahaya. Dia sedang ditelan pasir Jerlos. Lah, quicksand. Dengan cara yang sangat perlahan sekali. Kak Yan, kita mesti tolong dia. Tak nak ah. Kenapa? Kakak tak berapa suka orang luar. Tapi Kak, kalau kita lepas tangan, mesti dia mati. Biarlah, satu hari kita semua pun mati. Nasib dia mati macam itu. Kak. Girl,
Jangan pandang kakak macam tu. Kak. Kakak cakap, jangan pandang. Yelah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk lagu yang seterusnya, saya akan nyanyikan lagu yang begitu heavy sekali. Tudung Priok. Tudung Priok, tudung Priok, pandai menari. Oi, siapa ini? Terima kasih, gadis yang jelita. Kakak yang garang. Tudung Priok, pandai menari. Alamak, pingsan pula. Leceh betul lah. Kesiannya dia, Kak. Tengoklah muka tu. Muka orang kepenatan dan handsome. Sempat. Dah, dia dah selamat. Jom kita balik. Aku nak mandi, melekit. Kita bawa dia ke rumah kakak boleh? Hei, baru jumpa dah nak bawa balik. Kesian dia, Kak. Yelah. Aku korek juga biji mata kau. Macam mana nak bawa dia balik ni? Takkan nak tumpang, tak ada tempat. Oh, senang je. Jaja! Okey, Kak. Jom. Habis gajah tu? Nanti dia ikut. Jangan takut. Wah, ilmu kau lagi berwarna-warni, girl. Kak, kenapa kita tak pakai asap magic macam tadi aja? Tu untuk kecemasan aja lah. Asap mahal, kena bayar cukai. Saya malu. Suami saya kena tangkap masuk lokap. Orang kampung semua dah tahu. Korang berdua kena tangkap curi ayam. Ayam! Mak Andi, ni semua idea aku. Pak Pandi ikut je. Aku tahu. Idea yang bukan-bukan memang idea kau. Dah bagus tu aku bayar saman untuk kau sekali. Sekarang kita sekeluarga kena ikat perut. Duit simpanan kecemasan dah tak ada. Ha? Dah habis? Aku janji nanti aku bayar balik. Tak apa. Aku tak nak duit kau. Tak berkat. Sekarang bilang betul-betul. Nak dibuat apa ayam tu? Tak buat apa-apa. Cakap betul-betul. 1, 2, 3. Nak buat laga. Ikhtiar. Dia kepala otak kau. Mak Andi, kau pun tahu kita sekampung tengah susah sekarang.
Kita lelaki Bunga. Tanggungjawab kita bagi makan anak bini, keluarga, cari rezeki. Keluarga? Si Kadok ni bujang telajak, yatim piatu, mana ada keluarga. Dia bukan nak cari rezeki, dia nak cari duit, berjudi. Kalau ia pun nak kutuk, tunggulah sampai aku pusing belakang. Bunga, saya tak macam Kadok. Saya buat semua ni untuk keluarga kita. Kalau namanya lelaki, tugasnya cari rezeki. Sanggup keluar pagi untuk sesuap nasi. Tapi padi dah tak jadi, ayam lembu pun dah mati. Kalau saya tak ikhtiar, anak-anak awak lapar. Malasnya nak berbual, awak ni cetek akal. Besar bungkus tak berisi, cakap sesuka hati. Yang awak kena tangkap, dihumban dalam lokap. Cuba teka siapa susah, balik-balik si wanita. Hai isteriku yang geliga, cuba awak bilang saya cara-cara nak menyara hidup keluarga kita. Kelapa dalam ladang, dapur tak tinggal batang. Mana saya nak letak muka, saya ni ketua keluarga. Oh ni semua pasal muka, geramnya saya tak terkata. Kalau awak belum tahu, biar saya beritahu. Masalah kampung kita, banyak jalan keluarnya. Diversify agriculture, itu salah satu cara. Usahakan dahulu, belum cuba belum tahu. Saya bukan pandai sangat, banyak lupa dari ingat. Kadok suruh saya buat, kalau menang untung cepat. Saya tak nak jadi kaya, hanya nak awak bahagia. Anak-anak pun gembira, itulah matlamat saya. Sekarang apa macam awak pencuri ayam? Mana awak tak letak muka, semua dah dapat berita. Orang kampung ketawakan, jadi bahan ejekan. Ini bukan pasal jantina, ini hal masa depan kita. Ini bukan pasal jantina, ini hal masa depan kita. Kakak shampoo rambut pakai air embun pagi je. Lepas tu, sapu dengan pati lidah buaya. Baru ada volume, bersinar. Oh, saya pakai lendir katak aja. Habis muka kakak pakai apa? Muka? Tak apa-apalah, cuci dengan air paip je. Air paip aja. Tapi ada ayat dia lah. Dengan foundation sikit, dengan mascara, dengan blusher. Tapi kau kena pandai blend lah. Aku dah mati ke? Ini syurga ke? Ayah! Oh ayah! Ayah kat sini ke? Ayah ni Jenen, anakmu. Ayah, Jenen dah jadi penghulu sekarang. Ayah bangga tak? Ha, dah bangun. Badanku macam kudu bunting. Mak Bunian ke ni? Mak Bunyang kakak kau punya laki. Tak ingatlah ni. Benda yang terakhir saya ingat, saya terjerumus kat dalam. Kita lah yang selamatkan awak. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Nama saya Kancil. Hei, Ni Kebayan. Kebayan, nenek Kebayan. Suka-suka je kau panggil aku nenek. Aku anak pun tak ada.
ya? Tolong jangan apa-apakan saya. Saya anak yatim, tolong jangan makan saya. Kau dah kenapa? Sabar Kak. Dia belum sedar betul agaknya tu. Apa nama awak? Mak Jenin. Hai Junin. Apa awak buat dalam hutan tadi? Hutan ni jarang-jarang dimasuki orang. Saya sebenarnya penghulu kampung Alkisah. Saya masuk ke dalam hutan ini untuk cari nenek kemayan. Nak minum apa? Minum? Jangan takutlah, aku tak bagi racun. Bukan darah lah, sirap rose. Minumlah. Manis. Kau sekampung dengan Pak Belalang kan? Ya, Pak Belalang bilang nenek saja yang dapat... Kejap! Lagi sekali kau panggil aku nenek, aku jotos kepala kau. Maaf, Cik. Cik mata melolok kau. Kakak. Kak Ian. Sabar Kak. Dia memang tak tahu tu. Kak Yan, saya sebenarnya penghulu kampung Alkisah. Kampung kami dilanda masalah yang besar. Ternakan asyik mati. Tanaman asyik tak menjadi. Pokok-pokok kelapa yang kita sayangi, semua dah botak. Kalau tak, tumbang. Tak ada pokok kelapa, mana nak dapat santan. Takut nanti ayam masak lemak tiada lagi. Bukan masalah aku. Memang dari dulu korang tak pernah nak ambil berat pasal alam sekitar. Bila dah timbul masalah, mulalah insaf, menyesal, buat kempen sana sini. Baru nak kena salah silap sendiri. Kak Yan sumpah kampung saya sampai jadi macam tu. Aku? Masalah korang tu aku yang buat. Aku yang tinggal atas gunung ni. Yang hidup serba-serbi daif. Tapi dengan good taste in interior deco and designer yang buat. Pak Belalang yang cakap. Dia suruh saya ke sini jumpa dengan nenek. Kakak. Buat apa saja kakak suruhlah. Suruh apa? Apa-apa sajalah. Asalkan kampung saya ni selamat. Tapi kalau Pak Belalang bohong, masalah kampung saya ni macam mana? Fake news. Masalah korang tak boleh lenyap dalam sekelip mata. Bukan macam cuci baju. Hari ni cuci, jemur, besok dah kering, bersih. Macam mana ni? Hari dan malam. Tidur sini je. Besok aku berbual dengan kau. Bila aku tak marah lagi. Aku nak tidur. Korang jangan tidur sama-sama. Ada banyak bilik dalam rumah buruk sebercantik ni. Pilih seorang satu. Jangan risau. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Sudah 4 hari. Kita tak boleh tunggu Jenin pulang.
Kalau boleh, kita pilih penghulu sementara. Buat apa? Mana tahu dia dah mati kat hutan bahana tu. Kampung kita tetap perlukan penghulu. Jadi siapa yang kita nak pilih? Patutnya kita pergi cari dia. Salah kita juga. Apa sal pula? Dia yang kata dia boleh, tak ada yang paksa. Kau tak rasa bersalah ke? Ha? Kita suruh dia pergi seorang diri. Sehelai sepinggang pula tu. Tak bawa air, tak bawa peta, tak bawa apa-apa. Memang itu syarat dia. Syarat siapa? Masuk akal ke syarat tu? Kalau betul nenek kebayan yang sumpah kampung kita, patutnya kita hantar 3, 4, 5 orang berjumpa dengan dia, berbincang. Itu pun kalau betul lah. Kau tak percaya aku? Dah memang itu syarat dia. Siapa yang tulis syarat tu? Tunjukkan bukti. Benda ni tak tertulis. Aku telik sendiri. Jadi sekarang macam mana? Kita nak buat pilihan raya tergempah ke atau kita lantik saja penghulu baru tu? Aku tahu siapa yang layak. Sanggup kita suruh penghulu kita yang sebatang kara, yang yatim piatu pergi daki gunung tinggi tu sorang-sorang untuk selesai masalah kita. Pasal sifat belalang nampak dalam mangkuk ada yang bergerak tu. Pasal kita semua tak nak kongsi tanggungjawab tu. Kau ni memang dah tanggungjawab je, Nin. Kampung ni tanggungjawab kita semua. Semua orang nak perubahan tapi tak ada orang yang nak berubah. Betul kata awak Bunga. Biar saya dan Kadok pergi cari janin. Aku pun. Aduh, kita dah buat malu pada kampung kita ni. Kita pencuri ayam. Bagus. Memang korang dua patut pergi. Itu hukuman korang. Cari jenin. Jangan balik selagi kau tak bawa dia balik. Hidup ataupun mati. Tapi... Kenapa? Kau tak setuju? Kau nak ikut? ada cara lain. Kalau Pandai pun tak balik. Nasiblah. Kalau diorang 3 orang tak balik dan orang kampung kita dah kebulu tak boleh tahan lapar, kita akan lantik penghulu baru. Setuju? Tak apalah Bunga. Awak jagalah anak-anak dan tenangkan kita. Saya pergi tak lama. Mak bukan? Saya pergi pun tak lama. Pergi selamanya pun tak apa. Pak Belalang, saya balik dulu ya. Silakan. Sia-sia aku tempat baju lagi ya. Awak pun tak boleh tidur? Kalau saya tidur, saya tak boleh lihat pemandangan indah ni. Cantik bintang-bintang kat sini. Kan? Marilah. Duduk sini. Terima kasih. Awak buat apa tu? Jangan tengok. Malu. Awak pun tinggal kat sini ke? Tak. Saya cuma tamu je. Saya tinggal dalam gua kat hutan bahana. Dalam gua? Hutan bahana? Tak bahaya ke tu? Tak. Macam mana tu? Macam gitulah. Awak tinggal dalam rumah kan? Macam itulah. Awak boleh pula tinggal dalam kotak kayu. Lihat tu, tai bintang. Kenapa agaknya namanya taik bintang? Padahal
Dia cantik sangat. Tu yang buat dia menarik. Sebutir tahi bintang boleh menceriakan seluruh langit yang gelap. Pada malam itu, sang kancil telah dikunjungi oleh sebutir tahi bintang yang sungguh cantik. Awak suka tulis cerita? Awak pun? Saya suka. Tapi bukan tulis. Saya suka buat cerita. Dalam otak, berbuat sendiri. Dari kecil angan-angan. Angan-angan bila mencari pasangan. Setiap malam saya akan duduk di bawah pokok kelapa di kampung saya dan tenung cakrawala. Saya angan-angan bintang kejora itu ibu saya. Yelah, saya tahu ibu saya dah lama meninggal. Tapi tak salah kan? Berbuat sendiri. Maaf. Awak tak tanya pun. Tak apa. Kenapa tak berbual dengan ayah awak? Ayah saya pun dah meninggal. Masa hidup, di penghulu. Kerja keras. Sampai tak sempat nak rehat. Tak sempat nak makan. Tak sempat nak ambil tahu tentang saya. Tapi, bila ayah saya dah meninggal, saya rasa bersalah. Mungkin saya yang patut ajak dia berbual. Maaflah. Cerita saya ni sedih sangat. Tak apa. Cerita saya pun sedih juga. Ibu ayah saya pun dah tak ada. Apa terjadi? Kena makan dengan harimau. Rabak apa? Rabak. Koyak rabak isi dan daging mereka. Darah mengalir macam air sungai. Mayat dah jadi macam daging cincang. Tulang pun entah ke mana. Itulah. Tapi tak apa. Hutan bahana besarkan saya. Pokok-pokok, binatang-binatang semua baik dengan saya. Kawan baik saya pun pokok kelapa. Ya ke? Awak ni macam samalah dengan saya. Sudah lama ku menanti teman semula jadi yang dapat memahami hati dan sanubari. Sudah lama ku harapkan sejenis keistimewaan yang bakal menenangkan gelora perasaan. Lidah keruh, telinga panas, Jeling malu tidak puas. Ku ingin tatap wajahnya, ku mahu tetap dengannya. oh inikah namanya? Oh apakah engkau juga? Salam perkenalan. Puas aku tunggu. Sudah ternyata aku. Pastikah kita Maknanya suka. Maknanya rindu. Maknanya kasih sayang, cinta, jatuh hati padamu. Sudah lama. Kita duduk berdua-duaan ni, tak ada yang marah. Siapa nak marah? Mak bapak saya dah kena makan harimau. Bukan itu maksud saya. Tak apalah. Kita tengok bintang aja.
betul awak nak pergi? Kenapa? Awak tahu kan? Awak tak payah pergi. Saya nak tolong Jenin. Lagipun, kalau saya buat benda baik ni, mana tahu awak bangga kat saya. Awak ni, kenapa cakap macam tu? Yelah, awak tu genius bunga. Sekolah sampai universiti, ada 2 degree. Saya ni, sekolah makan je. Tu pun stay back. Siapalah saya kalau... Awak kalau tak berbual lagi handsome. Awak buat apa pun cantik. Anak-anak dah tidur. Mak bukan. Psst. You. Aku nampak engkau lah. Diri depan bulan boleh jadi gerhana. Eleh. Cakap je macam tu. Tapi nak juga. Jangan cakap kuat-kuat lah. You. Doakan keselamatan I. I tak pernah masuk hutan bahana. Kalau you doakan I, sejuk sikit hati I. Yelah. Janji tunggu I tahu. Jangan goda Pak Belalang. Tengok macam mana. Tak janji. I janji bila I balik nanti, I bawa you pergi melancong. Kita pergi Batam. Alah, cakap je. Betul, percayalah. Tak nak. Percaya. Tak nak lah. Alah. Muka you kalau merajuk, buat I geram je. You, sinilah. Tak nak lah. You, sinilah. Tak nak lah. Sini. Sinilah. Bukan aku yang sumpah kampung kau. Kau kena move on. Pak Belalang bohong. Aku tak salahkan kurang. Pak Belalang tu, kalau berbual memang ada aura. Aku dah lama kena benang dengan dia. Dah lama? Dulu aku dengan Pak Belalang belajar dengan guru yang sama. Dengan Tuan Daud Padang Tembaga. Kajian hitam. Belajar ilmu hitam. Taklah, belajar kat sekolah. Habis apa terjadi? Dia suka kat aku. Habis? Aku tak suka dia. Satu hari tu tak pasal-pasal, dia minta aku jadi matai dia. Dia datang dengan bunga, dengan belon, siap dengan band boy semua. Main lagu. Aku tolak terus terang. Aku mana reti benda-benda ni semua. Gali. Dia betul punya kecewa. Sejak hari tu, dia panggil aku macam-macam. Dia sebarkan berita bedek pasal aku kat semua orang. Dia panggil aku tikus jari-jarian lah, hantu kopek lah, nenek lah, pengamal ilmu hitam lah. Sampai semua orang panggil aku nenek kebayan. Sampai aku kena lari dari segala kebencian yang melanda tu. Sampai sekarang. Yan, aku tak dapat lupakan kau, Yan. Sejak kau tolak cintaku, Yan. Setiap detik ku teringat cinta nan terlampau besar amat. Ingin sahaja aku berlari, kenangan menarikku kembali. Setiap saat ku terimbas, jiwaku berat semakin lemas. Ingin sahaja aku berlari,
Seandainya kau tahu betapa bermakna dirimu padaku. Seandainya kau tahu betapa melarat rinduku padamu. Mungkin muka surat kasih kita tidak kosong dan hampa. Mungkin muka surat kasih kita tidak usang dan gersang. Seandainya kau tahu. Jadi kalau kita suka sesuatu, kita tak patut bilang. Jangan tepuk sebelah tangan. Kalau kau tepuk sebelah tangan, bukan tepuk namanya. Tapi siapa? Hei, kau faham tak cerita pasal Pak Belalang tu? Tu exposition tau. Kak Yan, terima kasih izinkan saya mengambil lidah buaya, bunga kantan dan herba-herba ni. Ambil lah girl. Bukannya luak. Tanah sini subur. Tanam je jadi. Tanam je jadi. Saya kena balik. Saya penghulu. Saya kena balik ke kampung saya. Mereka perlukan saya. Awak nak balik? Sekarang? Ya. 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 Terima kasih Kak Yan. Terima kasih Kancil. Semoga kita berjumpa lagi. Terpaku kaku nampak. Mungkin saya harus tolong dia pulang, kan? Mungkin. Yalah, mana tahu dia sesat nanti. Kan? Itulah. Ada harimau ke, ada ular ke, ada biawak ke. Kan. Belalang, lagi sekali kau buat mulut pasal aku, siap kau. Pandai, bunyi apa tu? Perut akulah. Aku lapar. Aku pun. Apa kata? Kita tangkap rusa, kita sembelih, kita panggang. Fuh. Nak sembelih pakai apa? Kau bawa pisau? Tak, pisau mana boleh bawa masuk hutan? Pantang. Aku tahulah. Kita tahan lapar je lah, Duk. Jangan takut. Kita lelaki. Ni hutan. Oh ya. Tak ada hal punya.
ke tepi, kita bergelar lelaki. Ke kanan, ke kiri, tak sesat kita lelaki. Dipuji, diuji, dah memang kita lelaki. Bijak dan bestari, oh itu sifat lelaki. Oh itu sifat lelaki. Kalau nampak tok harimau, kita relax, ajak gurau. Ke tepi, ke tepi, ke tepi. Kalau ada babi hutan, kita peluk jadi kawan. Ke tepi, ke tepi, ke tepi. Kalau ular sawa datang, kita buat tali pinggang. Ke tepi, ke tepi, ke tepi. Bila kena sergah hantu, biar aku lari dulu. Ke tepi, ke tepi, ke tepi. Ke tepi, ke tepi, kita bergelar lelaki. Ke kanan, ke kiri, tak sesat kita lelaki. Dipuji, diuji, dah memang kita lelaki. Bijak dan bestari, oh itu sifat lelaki. Ke tepi, kita bergelar lelaki. Ke kanan, ke kiri, tak sesat kita lelaki. Dipuji, diuji, dah memang kita lelaki. Bijak dan bestari, oh itu sifat lelaki. Dok, ni buah apa ni, Dok? Warna oranye. Ada mata. Ada kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini laba-laba apa ni? Oh, laba-laba. Tak boleh makan. Tak boleh. Aku geli laba-laba. Nah, kau ambil. Aku pula. Alah, ada gigit laba ni. Kau boleh lah. Dok, dia gigit aku. Laba-laba je. Aku tahulah. Alah, Pandi. Kau ni memang lembik lah. Baru kena gigit laba-laba. Dah lah. Tidak! Pak Kaduk! Pak Pandai! Mati! Ini semua salah aku. Kalau aku tak jadi penghulu, tak adalah jadi macam ini. Oh, sungguh malang nasib kita. Cerita kampung kita, cerita jelaka. Maafkan aku. Aku bersalah. Aku bersalah! Kancil. Kenapa, Junin? Awak cedera ke? Ada rimau ke? Shoo, rimau! Shoo! Mati. Siapa mereka? Pak Kaduk, Pak Pandai, orang kampung saya. Oh, tak matilah. Pengsan aja. Kena gigit laba-laba je. Macam mana nak sedarkan mereka? Senang je. Beri mereka minum air buah kelapa. Tapi Mana pokok kelapa kat sini? habis ditebang orang. Sebenarnya banyak pokok kelapa di hutan bahannya ditebang sejak setahun lalu. Alahai, kalau diorang tak minum air kelapa dalam masa yang terdekat, diorang boleh jadi bodoh. Jadi bodoh. Tapi mereka memang... Mana nak cari pokok kelapa ni? Kampung awak ada? Kawan baik saya masih ada buah. Kita bawa mereka, bawa ke kampung saya. Awak boleh tolong saya? Saya angkat Pak Pandai, awak angkat Pak Kaduk. Tak apa. Kejap. Jaja! Hai Jaja! Macam biasa ya? Terima kasih, Kancil. Alah, awak ni.
Awak ni. Awak ni. Okey. Kita balik ke kampung Alkisah. Pak Belalang. Oh, Pak Belalang. Saya ada bawa ayam masak lemak ni. Tapi tak pakai santan. Santan dah habis. Saya pakai susu. Kebetulan ada masak lebih. Yelah, janda. Anak-anak semua dah ke bandar. Bila masak, Asya terlebih je. Saya ada bawa seekor 2 dengan nasi sekali. Bolehlah kita kongsi makan berdamai. Saya pun belum makan ni. Tak sedap tak tidak. Yelah, saya ni sorang-sorang kat rumah. Kalau tawar ke, masin ke, saya pun tak tahu. Aku tengah sibuk ni, Mak Pekan. Dah berapa kali nak cakap? Panggil saya Fasha. Marilah, pinggan mangkuk saya dah bawa ni. Boleh kita makan kat Ambin. Tapi, kalau nak saya masuk ke dalam sekalipun, saya reda. Tak boleh, betul tengah sibuk ni. Sambal belacan mangga pun ada? Ha? Lah, asal tak bagi tahu awal-awal. Alah. Mek bawa sini, Mek. Pak Belalang, nanti kalau jadi penghulu, Siapa kata aku nak jadi penghulu? tak adalah. Kalau... saya pun tahu tak ada seorang pun yang boleh masuk hutan bahana tu. Nak kena daki Gunung Saman pula tu. Kerja mustahil. Bukan salah aku. Ini semua salah nenek kebayan tu. Dia yang sumpah kampung kita. Ha? Engkau orang biasa, mana engkau tahu ni semua? Saya? Orang biasa? Dengar tu, Pak Belalang, Mak Jenny dah balik. Dah balik? Jenin, kau dah balik? Sombong betul Mamat ni. Sombong. Baru jadi penghulu dah macam ni. Belum lagi jadi menteri. Pak Pandey, bangun Pandey. Bangun. Awak dah mati ke? Kalau dia dah mati, mana dia boleh jawab? Aku ingatkan pandai. Diam ah. Aku tengah tak ada mood nak jadi pandai. Awak bodoh tapi awak berani dan baik hati. Awak pergi dulu Pandey. Anak kita 7 orang. Pak Belalang. Kalau kau betul tukang telik, kenapa kau tak elakkan perkara ni? Aku pula. Bukan aku yang bikin dorang. Cakap macam champion. Tapi bila dah jadi macam ni, kau lepas tangan. Mana pergi kau punya ilmu semua tu? Suami aku dah mati, Bunga, kau ni dah kenapa, ha? Aku pun janda lah. Welcome to the club. Ini dah takdir. Kado pun dah. Sekarang baru kenal takdir. Ni semua salah Pak Belalang. Kau jangan serkup jarang. Ini semua salah nenek kebayan tu. Kau tengok. Dia yang bunuh Pak Pandey dengan Pak Kaduk. Mana-mana dia penghulu kita tu. Kan si nenek kebayan tu dah pukau Mak Jenin sekali. Habislah kampung kita. Pak Belalang.
Pak Belalang. Tolonglah selamatkan kampung kita, Pak Belalang. Dengar sini. Masalah kampung kita ada banyak penyelesaiannya. Tapi tak boleh berlaku dalam sekelip mata. Kita perlu ubah gaya hidup kita. Cara kita bercocok tanam, cara kita buang sampah. Kita perlu perubahan fundamental dalam pendekatan atau tanggapan kita terhadap sesuatu. A goddamn paradigm shift. Kita perlu penghulu baru. Bukan dia ni. Mak Andeh, tolong pangku Pak Pandey. Kancil, ambil ni. Beri mereka berdua minum. Awak! Saya ingat awak dah mati tadi. Sayang juga awak kat saya, Bunga. Mak pegang. Masih tak give up. Jangan terpedaya. Memang dorang ni belum mati. Tapi mana tahu ada muslihat lain yang Mak Jenin dengan Nenek Kebayan tu bawa. Sudahlah Pak Belalang. Apa saja yang Pak Belalang cerita tentang Nenek Kebayan tu, semua tak betul. Engkau dah kena pukau. Engkau tak tahu kejahatan Nenek Kebayan tu. Nenek Kebayan tu, dia sememang-memangnya. Kau panggil aku nenek lagi, aku bikin kau betul-betul belalang. Yan, kau ingat aku, Yan? Kau dapat belon bunga yang kau hantar kat kau, Yan. Kau kembali ke pangkuanku, Yan. Mike, please. Sudah! Berapa banyak kali aku nak bilang kau? Aku tak sudi. Aku tak suka kau belalang. Serangga. Tapi kenapa, Yan? Aku ni gagah, berilmu. Apa kurangnya aku, Yan? Yan, aku rindukan kau, Yan. Pasal mulut kau jujat. Hati kau busuk. Kau sebarkan fitnah pasal aku. Aku terpaksa sembunyi jauh atas gunung pasal semua orang cakap aku ni jahat. Aku nak pergi pasar beli gula garam pun tak boleh. Orang lari. Yang tak lari, asyik suruh aku taubat. Pasal kau! Kau kata kat dia orang yang aku ni bomo, dukun, perangai, mengamal ilmu hitam. Yang aku makan kanak-kanak. Suka sumpah menyumpah orang. Tapi yang aku tak boleh angkat, kau ni pentingkan diri sendiri. Dunia ini tak berputar keliling kau seorang. Serangga. Takkanlah dia gila-gilakan perempuan macam kau. Sedarlah diri sikit. Makcik. Kau tanya dia. Tanya dia. Dah lama je aku diam. Cakap belalang. Cakap. Mengaku yang apa kau kata pasal aku ni semua fitnah. Dusta semata-mata. Betul Pak Belalang? Lelaki semuanya sama. I tak macam tu. Aku patah hati. Kau suruh si Jenin tempuh hutan bahana. Naik gunung. Cari aku ni pasal kononnya aku yang supa kampung ni. Aku tak bersalah lah. Diamlah, Dok. Jadi siapa salah? Ni kampung korang. Korang semua bersalah lah. Korang pilih penghulu baru ni semata-mata dia ni anak penghulu yang dulu. Korang tak nak tanggungjawab penghulu tu.
tak nak bertanggungjawab asas nasib kampung kita. Aku yang layak. Kalau bukan aku pun ramai lagi yang boleh. Bukan budak ingusan ni. Betul. Saya ni tahu apa? Tak semestinya ayah penghulu, anak pun penghulu. Ramai lagi yang boleh jadi ketua. Lagipun, kampung ini bukan tanggungjawab seorang penghulu saja. Apa-apa masalah yang terjadi dalam kampung ni, baik buruk, tanggungjawab kita semua. Kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi kau tak nak jadi penghulu? Setiap masyarakat perlu ketua. Tapi aku bukan orangnya. Kita patut pilih ketua yang betul-betul layak. Yang berilmu. Yang berfikir. Sebelum membuat keputusan. Mak Ande. Semua orang di kampung ni tahu Mak Ande orang paling bijak dalam kampung ini. Mak Ande silakan. Saya cadangkan Mak Ande jadi penghulu kita. Aku setuju. Aku pun setuju. Aku tak setuju ah. Pak Belalang. Diam sudahlah. Wah. Memang bungalah yang paling bijak dan paling layak. Jaja pun setuju. Semenjak hari itu, orang kampung Alkisah melantik Mak Andir, aka Bunga, sebagai penghulu. Mak Andir mendidik penduduk kampung cara-cara untuk menjaga kampung Alkisah dengan baik. Mak Andir cadangkan mereka tanam pokok, jaga kebersihan halaman, dusun, sungai, bagi makanan baik-baik kepada ternakan, ambil berat terhadap satu sama lain. Alah, pendek kata, a paradigm shift. Pak Pandir dah jadi ketua keluarga yang sebenar-benarnya. Orang kampung Alkisah juga mengikut nasihat Mak Jenin. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Mari. Oh, jangan lupa Kak Yan. Oh ya, Kak Yan. Kak Yan jadi guru kepada Pak Belalang. Sebagai hukuman, Pak Belalang kena hukum tinggal kat Gunung Saman. Jadi orang suruhan Kak Yan. Tiap-tiap hari Kak Yan ada je lah tugas untuk si Pak Belalang tu. Senang sikit hidup Kak Yan. Dah tak payah cari bahan-bahan sendiri. Tapi sebenarnya Pak Belalang sedikit pun tak marah. Mak Pekan, Pak Kadok. Cerita mereka berdua tu rumit sikit. Kancil dan Mak Jenin pula. Bersambung. Jom. Bersama dipikul, bersama dicincin. Apapun masalah, kita hadap bersama di kampung Alkisah. Di kampung Alkisah.
Oh, selamat sejahtera kami ucapkan kepada yang berhormat pemimpin pilihan. Berita yang sedih biarkan berlalu. Yang penting kita ada penghulu baru. Berita gembira ini kita raikan dengan sebuah majlis pelantikan kepada Mat Jenin kita